Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita kembali ke dalam rancangan Kerja Sastra Melayu. Jadi hari ini kita bersama dengan saudara Mak Aiman, iaitu merupakan pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar saudara? Kabar baik. Apa kabar saudara? Alhamdulillah. Okey. Kembali kepada topik kita pada hari ini, iaitu pemikiran yang terdapat dalam puisi Melayu tradisional, puisi Melayu moden dan juga cerita rakyat. Jadi hari ini saudara Aiman akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai puisi Melayu tradisional. Jadi saudara, boleh saudara uraikan mengenai apakah pemikiran ataupun memberi definisi apa itu puisi Melayu tradisional? Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis pada hari ini dikhabarkan santai-santai sahaja, betul saudara? Ya. Ya, betul. Oleh itu, puisi tradisional yang saya pilih pada hari ini berkaitan dengan pantun. Seperti yang kita sedia maklum, pantun merupakan tradisi ataupun adat orang Melayu. Sebagai contoh, saudara, jika kita ingin pergi merisik ataupun bertunang, sudah pasti wakil daripada keluarga tersebut akan menggunakan pantun. Ya. Tapi pada zaman sekarang, apa yang saya lihat, daripada segi siswa-siswa ataupun siswi-siswi di college ataupun di universiti pun sudah menggunakan ayat dengan izin dengan straightforward, Secara terus menerus, tidak lagi menggunakan pantun dan sebagainya. Oleh itu saya dapat merumuskan bahawa pantun pada zaman sekarang ini telah ditelan zaman jika kita sebagai seorang pendidik tidak mengetengahkan pantun ini. Baiklah saudara, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan pantun dalam konteks percintaan. Okey, saya ingin memetik satu rangkap pantun. Pantun ini sangatlah popular dalam populasi ataupun dalam kalangan kita pada hari ini. Baiklah. Pantunnya berbunyi, tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Pantun ini telah ditulis ataupun dikarang oleh Zainal Abidin Abu Bakar pada tahun 1984. Ya, kita boleh lihat bahawa intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Maksud daripada sebenarnya intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan ni bermaksud pasangan percintaan, pasangan bercinta tersebut perlulah sentiasa intai ataupun menjenguk ataupun melihat pasangannya supaya kekasihnya itu berasa bahawa dia sentiasa diambil berat. Jadi sebagai kat sini, di sini kita boleh lihat bahawa pantun ini meminta untuk setiap pasangan mengambil berat tentang kekasihnya. berkaitan dengan percintaan. Berkaitan dengan percintaan. Akan tepat sekali lah berkaitan pantun tersebut tadi. Seterusnya, kritikan yang saya boleh buat ialah tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Tuai padi antara masa, apa yang saudara faham? Saya faham apabila padi itu sudah masak ataupun sudah tiba masanya untuk dituai, maknanya petani akan menuai hasil tanaman tersebut. Saya betulkan. Begitu. Sebagai seorang orang yang berjiwa kampung yang selalu turun ke sawah, maksud tuai padi antara masa apabila padi itu masak, tetapi bukan semuanya padi itu masak. Ada padi yang belum masak. Jadi jika kita tunggu semua padi masak, maka ada padi yang akan layu, ada padi yang akan rosak. Jadi
apabila kita boleh nampak padi itu dah masak, kita ada padi yang belum masak, jadi sebelum dia layu kita perlu tuainya. Kita perlu tuai padi tersebut. Jadi di sini apa yang penulis ingin mengatakan bahawa tuai padi antara masa, maksudnya bila tiba masa yang sesuai, apabila tiba masa yang diberi peluang, kita perlu ambil peluang tu, ambil kesempatan daripada masa tu untuk meneruskan hubungan ataupun menghantar merisik, hantar rombongan memilah dan sebagainya, supaya tidak layu-layuan. Tidak layu-layuan bermaksud supaya pasangan kita tersebut tidak pergi meninggalkan kita. Betul apa yang disampaikan saudara sebentar. Saudara boleh lihat bahawa pantun yang kita lihat ringkas sahaja, tetapi sangat memberikan pengajaran kepada kita pada zaman sekarang. Ya, betul saudara. Baiklah, seterusnya Ya. saya ada pantun berkaitan percintaan lagi. Okey, boleh saya bacakan pantun tersebut? Ya, silakan. Okey. Tuan ketam padi pulut, saya ketam padi jawi. Tuan berkata sedap di mulut, saya mendengar sakit hati. Pengarangnya juga ialah Zainal Abidin Abu Bakar pada tahun 1984. Jadi, daripada rangkap pantun tersebut, Tuan ketam padi pulut, saya ketam padi jawi. Apa yang Tuan faham maksudnya? Dekat sini, Tuan merupakan padi pulut, saya merupakan padi jawi. Maksudnya kita ni berbeza. Maksudnya dalam pasangan kekasih dan sebagainya, sebab dalam konteks kita, dalam konteks percintaan, kita boleh dapat lihat bahawa mungkin pasangan kita tu berlainan, tidak sama dengan kita. Sebab tidak heranlah sebab kita datang daripada berbeza latar belakang, berbeza keluarga, mungkin tradisi daripada keluarga sudah pun berlainan daripada latar belakang sendiri. Tuan berkata sedap di mulut, saya mendengar sakit hati. Maksudnya dalam konteks percintaan ini sudah pasti akan berlakunya pertelingkahan, pertikam lidah dan sebagainya. Jadi sebagai menjadi pasangan kekasih ini, kita sebagai seorang lelaki lah, saya bercakap daripada segi seorang lelaki, kita perlulah bijak mengawal keadaan dan jangan mengambil jika perempuan itu marah, merajuk dan sebagainya, jangan kita terus pergi meninggalkannya, kerana kita tahu perempuan ni tulang belakang lelaki yang sangat contoh. Ya, betul. Jika kita tak boleh terlalu berkeras, jika terlalu berkeras dia akan patah, dan jika kita terlalu lembut dia akan terlalu contoh. Ya, betul. Begitu tersirat makna yang disampaikan oleh saudara Aiman. Ya, betul. Saya mengkaji pantun-pantun tradisional ini sangatlah bahawa orang-orang dahulu, orang-orang sebelum ini menekankan ataupun memberi nasihat daripada perkiasan yang tidak secara menerus. Lain sungguh daripada orang zaman sekarang yang terus dengan izin straightforward. Ya, secara terus-menerus. Ya, betul. Saya rasa setakat ini dahulu kritikan saya untuk puisi tradisional. Boleh saudara terangkan kepada saya tentang, biasalah pada zaman moden ini mungkin ada puisi moden yang saudara boleh kongsikan kepada hadirin dan hadirat kita pada hari ini. Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudara Aiman kerana telah mengupas dengan lebih lanjut mengenai puisi tradisional iaitu pantun. Jadi pada hari ini saya ingin mengupas isi ataupun perbincangan kita pada hari ini iaitu puisi Melayu moden atau lebih dikenali sebagai sajak. Okey, untuk makluman saudara Aiman, sajak ini merupakan salah satu puisi yang amat terkenal dalam masyarakat Melayu kita dari dahulu sehingga sekarang. Jadi sajak tersebut telah mengetengahkan beberapa isu yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut. Sebagai contoh, saya ingin membawa pada hari ini iaitu isu jawi dalam kalangan bahasa Melayu kita. Jadi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada saudara mengenai teori
pemikiran bersepadu 4K. Saudara Aiman tahu tak apa itu? Saya minta maaf, saya memang tidak tahu berkaitan baik. Okey, tak apa. Hari ini saya akan mengupas mengenai apa itu 4K. Okey, K yang pertama iaitu pemikiran secara kerohanian. Jadi kerohanian ini dia lebih kepada bersifat ketuhanan ataupun bersifat keimanan seseorang tersebut. Itu K yang pertama. Untuk K yang kedua iaitu pemikiran kebitaraan, iaitu pemikiran secara kecemerlangan ataupun kecerdikan, kegemilangan dan kebijaksanaan. K yang ketiga iaitu kesaintifikan, iaitu pemikiran secara kesahihan, kebenaran sesuatu sumber ataupun maklumat yang ingin disampaikan. Dan K yang keempat iaitu terakhir iaitu pemikiran kekreatifan, iaitu pemikiran kreativiti daripada seorang penyair ataupun kecantikan dan kesempurnaan yang terdapat dalam hasil karya tersebut. Jadi hari ini saya akan memberikan contoh kepada saudara Aiman mengenai sajak-sajak yang telah diperkenalkan oleh penyaja di tanah air kita, iaitu saudara mengenali apa saudara sastrawan negara Isa Mat Salleh. Ya, saya sangat kenal dan family dan sangat namanya sangat disebut-sebut pada zaman sekarang. Ya, betul. Untuk pengetahuan saudara, sastrawan negarawan ini merupakan seorang penyair yang cukup prolific dan terkenal di tanah air kita. Jadi, beliau juga telah menghasilkan sebuah sajak yang mengetengahkan isu mengenai jawi. Sebagai contoh, saya akan membacakan ataupun mengkreditasikan sajak yang dihasilkan oleh beliau, iaitu sajak huruf karya Isa Mat Salleh. Begini ungkapannya: barisan alif ba ta, landasan untuk baca, terkesan jagat raya dan akhirat bahagia. Jadi, menurut sajak ini, beliau telah mengetengahkan dari segi pemikiran kerohanian, iaitu sejenis pemikiran yang tinggi martabatnya, iaitu kesucian dan tingginya dalam bahasa Jawi yang digunakan pada zaman tersebut. Ya. Dan menurut Zainal Abdul Qadir, dia telah menyarankan bahawa kanak-kanak haruslah dibimbing untuk membaca Iqra terlebih dahulu supaya dapat mengenali apa itu huruf alif, huruf ba dan huruf ta sebelum mereka melanjutkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, saya ingin menyampaikan mengenai sajak yang kedua, iaitu ingin mengetengahkan isu Jawi juga, iaitu sajak ulang adik ulang. Karya ini telah diperkenalkan oleh Zainal Abdul Qadir. Sajaknya begini: ulang adik ulang, senja sudah menjelang, ke surau bersama abang, kita pergi sembahyang. Mengaji adik mengaji, belajar di rumah Tok Haji. Setelah makan nasi, kita mengulang kaji. Jadi, menurut sajak tersebut, penyair telah menyuarakan pendapat beliau tentang kepentingan ataupun suasana kanak-kanak pada zaman dahulu yang akan pergi solat atau sembahyang bersama abangnya ke surau. Selain itu juga, kanak-kanak akan menghadiri mengaji di surau-surau tersebut setelah menunaikan solat. Hal ini penyair telah menerapkan bahawa pengajian Jawi ataupun Iqra ataupun Al-Quran dalam kalangan kanak-kanak ini sangat penting kerana ingin menjaga kesenian yang terdapat dalam hasil Al-Quran ini. Sangat lain ya dengan suasana zaman sekarang yang bermain gadget di rumah. Ya, betul saudara. Macam kita dapat lihat pada zaman sekarang ini, maafkan saya jika ada yang terasa, iaitu mungkin dalam kalangan kanak-kanak sekarang ini tidak mengenali ataupun mengetahui huruf-huruf yang hijaiyah ataupun huruf Jawi
iaitu seperti alif, ba, ta dan sehingga ya. Namun kanak-kanak tersebut lebih mengenali huruf rumi, iaitu huruf A, B, C sehingga Z. Jadi ini merupakan satu perkara yang negatif ataupun tidak baiklah dalam kalangan masyarakat Melayu, kerana kita mengetahui bahawa masyarakat Melayu ni umumnya dikenali sebagai masyarakat yang celik jawi. Ya, betul. Jadi hasil-hasil karya sajak yang dihasilkan oleh mereka ini amatlah penting dan perlu dihargai oleh kita sebagai generasi muda untuk memperkembangkan atau memperkasakan lagi sistem jawi ataupun penggunaan bahasa jawi dalam kalangan kanak-kanak dan juga generasi muda. Baik. Itu sahaja pengupasan saya mengenai isu jawi yang terdapat dalam sastra yang terdapat dalam puisi Melayu moden. Itu saja. Baiklah, sebelum saya terlupa, saya kenalkan bahawa saudara saya ini Irfan Shaibi bin Muhammad Nasir daripada Universiti Sains Malaysia dan merupakan sahabat karib saya sewaktu kami menuntut ilmu di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Terima kasih saudara. Baiklah, terima kasih saudara atas penerangan yang begitu saya rasa berguna untuk kita ataupun diri saya sendiri dan hadirin yang mendengar wal bicara kita pada hari ini. Sewajarnya sajak yang berkaitan dengan ilmu agama seperti celik jawi dan sebagainya itu tersebut perlu diketengahkan ataupun dimasukkan dalam rancangan-rancangan televisyen supaya masyarakat ataupun generasi muda pada zaman sekarang lebih meminati untuk mempelajari bahasa ataupun tulisan jawi. Baiklah saudara, setelah menerangkan tentang puisi tradisional, puisi moden iaitu sajak, puisi tradisional iaitu pantun, moleklah jika saudara menerangkan serba sedikit ataupun secara ringkas berkaitan tentang cerita rakyat. Silakan saudara. Terima kasih saudara Aiman. Jadi saya akan mengumpaskan mengenai cerita rakyat. Jadi sebelum itu kita ingin mengetahui apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan sebahagian sastra yang telah diturun dan yang telah diceritakan dari generasi ke generasi. Menurut Fatimah Ahmad Yasin, beliau telah mendefinisikan cerita rakyat ini merupakan satu hasil kreatif golongan rakyat desa yang bertujuan untuk memberi nasihat kepada masyarakat sekeliling. Sebagai contoh dekat sini, saya ingin menceritakan kepada saudara Aiman dan kepada saudara sekalian iaitu cerita Jenaka. Cerita Jenaka, saya bagi contoh dekat sini yang paling popular ialah cerita Pak Pandir. Saudara Aiman tahu tak apa itu cerita Pak Pandir? Ya, saya sering mendengar cerita tersebut. Ya, betul. Okey. Pada hari ini saya akan mengupas mengenai cerita Pak Pandir tersebut tadi. Okey, cerita Pak Pandir ni kita ingin menerangkan mengenai watak tersebut, iaitu Pak Pandir. Iaitu seperti mana kita tahu, Pandir memberi maksud bodoh ataupun kurang pintar. Jadi Pandir tersebut sangatlah bersesuaian dan bertepatan dengan perwatakan yang telah diperkenalkan oleh Pak Pandir tersebut. Seperti contoh cerita iaitu apabila Pak Pandir ingin memandikan anaknya kerana telah menerima arahan ataupun perintah daripada Mak Adik untuk memandikan anaknya. Namun Pak Pandir telah memandikan anaknya tersebut dalam air yang panas. Ya. Hari ini kita dapat lihat bahawa betapa kurangnya kebijakan yang telah ditonjolkan oleh Pak Pandir tersebut. Ya. Namun kita jangan salah sangka bahawa perbuatan tersebut tidak berlaku pada zaman sekarang. Ya. Macam kita tahu pada zaman dahulu mungkin kita kenali bahawa zaman dahulu mungkin kurang cerdik ataupun kurang pintar berbanding zaman sekarang ni yang merupakan zaman teknologi tinggi yang serba moden dan mampu berfikiran secara jauh dan ataupun berwawasan. Namun terdapat dalam segelintir masyarakat yang kurang mengambil endah terhadap anaknya. Sebagai contoh, baru-baru ini telah berlakunya kes
kecuaian ibu telah meninggalkan seorang anaknya di dalam kereta dengan alasan ingin memasuki ke tempat kerja dengan cepat. Hal ini telah menyebabkan kehilangan atau pengorbanan seorang nyawa anaknya tersebut. Jadi pengajaran ataupun nilai budi ataupun kita ingin iktibar dalam kejadian tersebut bahawa seorang ibu perlulah sentiasa mengambil peran dan sentiasa mengetahui bagaimanakah keadaan ataupun keberadaan anak tersebut. Walaupun ingin mengejar kepada pekerjaan ataupun pekerjaan duniawi, tetapi haruslah mengutamakan anaknya. Ya. Itu saja pengupasan saya mengenai cerita jenaka dari saudara Aiman. Selain daripada cerita jenaka, adakah saudara mengetahui cerita-cerita lain yang telah diperkenalkan dalam cerita rakyat ini? Baiklah, terima kasih saudara Irfan. Baiklah, cerita rakyat yang saya tahu ataupun yang sering dipertontonkan di televisyen pada hari ini iaitu, boleh saya ambil tajuknya, iaitu Pada Zaman Dahulu. Pada zaman dahulu sangat banyak menceritakan tentang berkaitan dengan cerita-cerita Melayu, iaitu cerita rakyat. Ya, sangat banyak dipertontonkan ataupun diceritakan semula dalam siri televisyen pada zaman dahulu. Baiklah, saya akan memberi satu contoh cerita rakyat, iaitu cerita rakyat yang berbentuk nasihat, iaitu Sang Kancil dan Buaya. Sudah pasti hadirin dan hadirat dan saudara sendiri mengetahui berkaitan dengan cerita rakyat, iaitu Sang Kancil dan Buaya. Saya mengetahui. Seperti yang kita tahu, Sang Kancil ingin melintasi sungai yang di dalam sungai tersebut sangat banyak buaya. Dan jika Sang Kancil ingin melintas, dia perlu risikonya ialah dia akan dimakan oleh buaya. Setahu saudara, Sang Kancil ingin melintas sungai kerana apa? Ingin mendapatkan makanan. Ya, betul. Sang Kancil ingin melintas sungai untuk mendapatkan makanan. Jadi untuk kepentingan dirinya sendiri, betul saudara? Ya, betul. Jadi dia menggunakan atau menggunakan buaya dengan memanipulasikan buaya ataupun menipu buaya tersebut untuk melintas. Dengan caranya, Sang Kancil menyuruh sang buaya untuk berbaris supaya dia dapat mengira buaya tersebut, supaya buaya tersebut dapat membahagikan daging-daging Sang Kancil ini untuk dimakan. Jadi daripada situ kita dapat lihat Sang Kancil ni mempunyai watak yang sangat cerdik dan boleh menipu sang buaya untuk melintasi sungai dengan kepentingan dirinya sendiri, iaitu untuk mendapatkan makanan. Dan akhirnya sang buaya itu tertipu. Jadi daripada situ kita dapat lihat pada zaman sekarang bukan ramai yang akan menjadi Sang Kancil dengan menipu sang buaya. Dengan sebagai contohnya, isu sekarang yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak polis sekalipun, iaitu scammer. Scammer pada zaman sekarang sangat cerdik seperti Sang Kancil dengan untuk mendapatkan makanan, dengan untuk mendapatkan hasil mereka sendiri. Seperti Sang Kancil ingin mendapatkan makanan, begitu juga dengan scammer ingin mendapatkan kepentingan mereka sendiri dengan kebijaksanaan mereka. Jadi orang-orang seperti rakyat biasa seperti kita ini mudah ditipu kerana dijanjikan dengan janji-janji manis. Oleh itu, kita perlulah mengambil iktibar daripada cerita rakyat seperti ini kerana memberi sangat banyak nilai murni kepada kita untuk kita amalkannya dalam pada masa kini. Itu sahaja. Baik, terima kasih kepada saudara Aiman yang telah kupaskan dengan lebih lanjut mengenai cerita rakyat ini yang bertajuk cerita kanak-kanak. Ya, betul. Jadi berikut merupakan antara contoh ataupun pengupasan mengenai cerita
rakyat. Jadi kesimpulan yang saya ingin buat pada hari ini iaitu dari segi sastra rakyat kita sendiri, iaitu kita dapat mengetahui bahawa bahasa Melayu sangatlah pintar, cerdik dan bijaksana dalam menyampaikan sesuatu pesanan ataupun pengajaran kepada masyarakat sekeliling dengan mengadaptasi ataupun dengan menguraikannya dalam bentuk sastra. Sebagai contoh tadi kita telah sebutkan, iaitu melalui pantun, sajak dan cerita rakyat. Ya, jadi Saudara Aiman boleh memberi sedikit kesimpulan mengenai perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kesimpulannya yang dapat saya buat merupakan bahawa pantun, sajak dan cerita rakyat ini merupakan sastra bahasa Melayu yang sangat indah. Jadi generasi pada zaman sekarang perlulah mempelajari ataupun mendalami ilmu sastra ini kerana banyak manfaatnya kepada generasi-generasi akan datang. Baiklah, saudara, kesimpulan yang saya dapat buat ialah daripada apa yang kita bincang pada hari ini, generasi muda ataupun hadirin dan hadirat, begitu juga dengan kita, perlulah mengambil sebanyak mungkin apa yang kita belajar daripada pantun, daripada sajak, daripada cerita model ini untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita supaya kita tidak menjadi seperti Pak Padir tadi, dan kita belajar daripada cerita rakyat iaitu Sang Kancil dan Sang Buaya, dan kita boleh membuka minda rakyat seperti dalam sajak tadi iaitu berkaitan dengan jawi, betapa pentingnya jawi kepada generasi pada zaman sekarang, dan dalam orang yang ingin bercinta sekalipun, seperti yang saya terangkan tadi dalam pantun percintaan, itu juga telah diterangkan dalam sastra bahasa Melayu, betapa bahasa Melayu ini sangat merangkumi semua perkara dalam kehidupan sekarang. Baiklah, saudara, boleh saudara berikan sedikit kesimpulan berdasarkan tajuk kita pada hari ini? Terima kasih Saudara Aiman. Jadi apa yang saya ingin huraikan dah terdapat dalam Saudara Aiman sebentar tadi, iaitu sastra Melayu ini sangatlah cantik dan sangatlah teratur kerana telah merangkumi kehidupan kita, iaitu bermula daripada kita ingin belajar, iaitu seperti kanak-kanak tadi ingin belajar jawi, sehingga ke peringkat dewasa iaitu percintaan, dan sehingga ke alam pekerjaan. Ya, jadi sastra Melayu ini perlulah kita terapkan dan perlulah diamalkan, dan juga perlulah dihargai dan dijaga agar ia tidak lapuk di telan zaman. Jadi itu sahaja penerangan ataupun kupasan isu mengenai sastra Melayu kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa akan datang. Terima kasih Saudara Aiman kerana sudi bersama kita dalam rancangan pada hari ini. Terima kasih Saudara Irfan kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Ya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.